Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Selamat datang ke pameran penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu membina peribadi dan jati diri Muslim. Sebelum melanjutkan pembukaan tirai bagi program kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Patricia Auni Ramadhani binti Baharudin daripada kelas TESOL B, ambilan kohort 2024-2029. Sebagai pembuka kata, marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan hidayahnya kita dapat bertemu melalui alam maya, iaitu dengan siaran langsung YouTube pada hari ini. Baiklah, sebelum saya kupaskan dengan lebih lanjut tentang topik pada hari ini, izinkan saya membaca indeks kandungan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang pengertian akidah. Dan yang kedua, saya akan menerangkan tentang kelebihan penghayatan dari aspek akidah. Yang ketiga, saya akan menerangkan tentang pengertian ibadah dan seterusnya kelebihan penghayatan dari aspek ibadah. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Harapan saya agar semua memasang telinga dan cakna akan isi penting pada program pada hari ini. Baiklah, beralih kepada pengertian akidah dari segi bahasa. Akidah berasal daripada bahasa Arab aqda yang bermakna ikatan atau sangkutan yang menyimpulkan sesuatu. Akidah dari segi istilah pula ialah kepercayaan, keyakinan atau keimanan yang murni dan tidak mudah terpengaruh serta terjejas walau dengan pengaruh mana pun, sama ada dari dalam atau dari luar diri seseorang. Seterusnya ialah kelebihan penghayatan dari aspek akidah. Kelebihan penghayatan dari aspek akidah yang pertama ialah menguatkan iman. Iman boleh dikuatkan dengan penghayatan sunnah yang dapat memperkuat keyakinan seseorang terhadap ajaran Islam. Hal ini juga membantu seseorang individu berasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta memahami tujuan hidup. Selain itu, dapat mengkaji dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta membantu individu dalam lebih tentang mempelajari ajaran Islam sama ada dari segi hukum, etika dan juga moral. Hal ini memberikan landasan yang lebih kuat untuk iman seseorang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 136, Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikati wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Ayat ini bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat dengan sangat jauh. Seterusnya,
Kelebihan penghayatan dari aspek akidah yang kedua ialah memperkukuhkan akhlak. Dengan pengukuhan akhlak, sunnah mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam kehidupan. Dengan menghayati sunnah, seseorang individu dapat mengembangkan karakter yang baik. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh nyata dari akhlak yang mulia. Ketika seseorang mengamati dan meneladani perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka secara tidak langsung belajar untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan harian mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Qul as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Sadaqallahul azim. Ayat ini bermaksud mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu tidak lain, hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Baiklah, saya akan teruskan lagi dengan pengertian ibadah. Dari segi bahasa, ibadah merujuk kepada amalan-amalan khusus yang didirikan khas untuk Allah Subhanahu wa taala seperti solat, berpuasa, membayar zakat serta menunaikan haji dan umrah. Selain itu, dari segi istilah pula, ibadah bermaksud tindakan menurut sepenuhnya kepada segala perkara-perkara yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diseru oleh para rasul, sama ada berbentuk suruhan ataupun larangan. Seterusnya, beralih pula kepada kelebihan penghayatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari aspek ibadah. Kelebihan penghayatan dari aspek ibadah yang pertama ialah panduan ibadah. Sunnah memberikan petunjuk yang jelas tentang cara melaksanakan ibadah seperti solat, puasa, zakat dan penunaian haji. Mengikut sunnah memastikan bahawa ibadah dapat dilakukan. Selain itu, sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah umat Islam tidak hanya memastikan bahawa ibadah mereka sah dan diterima, tetapi juga mendalami makna dan tujuan dari setiap amal yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Ayat tersebut bermaksud, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan dari kiamat, yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, kelebihan penghayatan dari aspek ibadah yang kedua ialah memupuk kepimpinan dalam diri seseorang. Hal ini adalah kerana telah melaksanakan ibadah mengikut sunnah
yang mengajarkan disiplin serta tanggungjawab. Pemimpin yang baik harus memiliki disiplin untuk menjalankan tugas serta tanggungjawab. Seterusnya, ibadah seperti solat dan puasa mengajarkan pengurusan waktu yang efektif. Selain itu, pemimpin yang berjaya perlu memiliki kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik agar dapat memenuhi tanggungjawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis solata wa'mur bil ma'rufi wa anha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai anakku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, kerana sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Baiklah, kesimpulan daripada sunnah Rasulullah SAW yang mampu membina jati peribadi dan jati diri Muslim ialah penghayatan sunnah Rasulullah SAW merupakan suatu proses yang amat berharga dalam membina jati diri seseorang. Seterusnya, dengan mengikut ajaran dan teladan beliau, seseorang individu tidak hanya membangunkan kepribadian dalam diri mereka sendiri, tetapi juga memperkuatkan identiti mereka sebagai seorang umat Islam. Melalui semua aspek ini, jelaslah bahawa penghayatan sunnah membawa impak yang positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini juga menciptakan generasi yang berakhlak mulia serta bertakwa ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, memandangkan masa mencemburui kita, saya mengucapkan setinggi perhargaan kepada semua yang hadir pada hari ini. Sekian daripada saya, pameran penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah SAW pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.